daripada Allah. Moga-moga apa yang disampaikan pada malam ni dapat kita faham dengan baik dan dapat kita jadikan iktibar serta panduan untuk melakukan persiapan awal dalam menghadapi hari-hari yang terakhir. Sekarang tuan-tuan, kita 29 hari bulan 9 2014 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1435 Hijriah, dan kita berada pada hujung usia bumi dan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kata duk ujung sekali ialah Rasulullah SAW telah pun diutuskan. Sebab Nabi dia yang terakhir, tak ada lah selepas Rasulullah tak ada Nabi. Maka antara tanda bahawa bumi ini telah pun sampai kepada penghujungnya ialah apabila Nabi diutuskan. Nabi utus maksudnya bumi dah hujung sangatlah. Tambah lagi kita berada pada lagi penghujung ialah apabila Nabi bukan saja telah diutuskan, bahkan Nabi telah wafat 1400 tahun yang lalu. Maksudnya tambah lagi umat bumi. Kebangkitan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kiamat kecil. Selepas 1400 tahun, maksudnya yang tanda itu sudah banyak yang berlaku. Nampak tuan-tuan? Antara tanda-tanda kecil tu sudah banyak yang berlaku. Dan malam ni kita nak sebut salah satu daripada tanda-tanda itu, walaupun ada sebahagian ulama mengkategorikan kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda besar kiamat. Yang sebahagian lain tanda kecil kiamat. Sebahagian ulama lain menggolongkan Imam Mahdi tanda kecil kiamat. Apabila Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi dia kaji semua tanda-tanda kiamat kecil yang dikarang oleh para ulama, dia campur. Ada yang 40, ada yang 60, ada yang 80, ada yang campur. Setakat ini ulama-ulama yang menghimpunkan tentang tanda kecil kiamat yang paling banyak sekali adalah yang dihimpunkan oleh Syekh tadi. Tak tahulah dia yang sebut, kata dia himpun semua, ada 100 lebih. Dan tanda-tanda kecil kiamat hak tuan-tuan tengok hari ni yang terlalu banyak dalam masyarakat kita, araknya, zinanya, bangunan cakar langit, anak-anak yang memperhambakan ibu dan ayah, wanita-wanita yang pakai baju tapi macam tak pakai baju. Ini tanda-tanda hak Nabi sebut hak ratih tu. Ulama-ulama hadis kata kebanyakannya semua dah berlaku. Tinggal berapa saja. Hak berapa tu yang boleh dikira dengan jari itu termasuk hak kita nak sebut malam ni. Yang ni bukan termasuk, maksudnya hak malam ni tak ada lagi. Tidak ada lagi, iaitu keluar satu orang manusia, satu orang laki-laki, dia orang Arab, dan dia akan memimpin umat Islam satu dunia ini, mengembalikan pengamalan Islam dan juga pelaksanaan Islam di atas muka bumi Allah. Siapa setuju pun kena ikut, siapa tak setuju pun kena ikut. Malam ni kita nak dengar hadis. Saya pun tak tahu buku ni ada 100 helai kan, 100 helai tu kan, bengkak mata-mata tadi. Sebab khilaf banyak sangat tuan-tuan, saya terpaksa ambil. Khilaf terlalu banyak dalam bab Imam Mahdi ni. Khilaf, ya Allah ya Tuhan, punya banyak. Lebih senang bercakap tentang tanda besar kiamat, mahsyar, syurga, tajuk neraka, yang tu. Imam Mahdi ni nak kena ambil kelas saya cubalah, mungkin ada beberapa hadis yang saya terlepas pandang tu, minta sahabat-sahabat yang
yang berkelayakan lah untuk tegur, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Nabi ada sebut, hadis-hadis Nabi ada sebut bahawasanya ketika mana umat aku berada pada kemuncak kelemahan, kemuncak lemah orang Islam, bila orang Islam berada pada kemuncak lemah, dan ketika itu kezaliman berleluasa di atas muka bumi, kamu melihat kezaliman lebih banyak daripada keadilan, waktu tu Allah akan hantar mai satu orang laki-laki, nama dia macam nama aku, dan nama ayah dia seperti nama aku, dan perangai dia seperti perangai aku. Tuhan nak hantar mai. Tapi kita akan baca lagi lah apa sifat dia lagi. Sebab hak nama macam nama Nabi Muhammad bin Abdullah hari ni ramai. Muhammad bin Abdullah Malaysia saja ada berapa ribu. Kan? Lagi kalau dia mengaku malam ni tang mana-mana, jenuh pergi bai'ah, jenuh keluar awal sangat, Dajjal tak keluar lagi. No? Jadi dia antara syarat dia, bila Mahdi keluar ni dia kena keluar Dajjal. Kan? Lagi lepas ceramah duk pergi mengaku pula saya lah Mahdi, kita tanya Dajjal siapa dia? Kan? Dajjal duduk tang mana? Kena tanya dia. Sebab antara tanda Imam Mahdi dia keluar waktu tu ada Dajjal. Bukan Dajjal ada dah, dia dulu keluar. Jadi turutan dia tuan-tuan, dia ada 3 nama yang popular bila sebut Imam Mahdi. Yang pertama Imam Mahdi, yang kedua Dajjal, dan yang ketiga Nabi Isa. Tu yang jadi panjang tu cerita tu. Dia jadi panjang. Saya sampai sekarang tak tahu nak mula kat mana. Kan? Tak tahu nak mula tang mana. Moga Allah memberikan ilham. Jadi pendapat para ulama yang mula dulu keluar adalah Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi dia keluar, dia memerintah. Umur berapa yang tu khilaf, ya Allah punya banyak khilaf. Berapa lama dia duduk pun khilaf, sampai berbelas pendapat berapa lama dia duduk memimpin. Kemudian Imam Mahdi dulu dia keluar, dia pun mula bergerak. Ada orang cabar dia, lawan dia, dia pun lawan balik. Dia kumpulkan tentera, bergerak daripada satu tempat, tentera makin banyak, tawan satu tempat, tawan satu tempat. Akhirnya banyak tempat berada di bawah pemerintahan Islam. Kan? Maksudnya bawah pemerintahan tentera Imam Mahdi. Waktu tu Dajjal pun keluar. Kemudian Dajjal pun keluar, dan Nabi Isa pun turun selepas beberapa tempoh. Wallahu a'lam berapa minggu, berapa bulan lepas Dajjal keluar, Nabi Isa akan keluar. Di mana sagi kita akan sebut. Lagi kita sebut. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Nabi sebut dalam banyak hadis bahawasanya Imam Mahdi akan turun ketika mana kemungkaran bermaharajalela dalam masyarakat. Tuan-tuan, tak payah tengok negara orang lah, tengok kita. Tak payah bahas New York, tak payah bahas Tokyo, tak payah tengok di Sydney, tak payah tengok di Singapura, tak payah tengok kezaliman di India. Di tempat kita, secara jujurnya tuan-tuan, kemungkaran bermaharajalela ke tak? Orang yang tak tutup aurat, orang yang tak semayang di Malaysia ni, siapa yang lebih banyak? Di Malaysia 85% orang Islam tak semayang. Bermaharajalela ke tak bermaharajalela? Bermaharajalela, kemungkaran. Di Malaysia setiap 17 minit seorang anak luar nikah dilahirkan. Ini statistik Jabatan Pendaftaran Negara, bukan TV mana, bukan surat khabar mana. Anak luar nikah, kemungkaran bermaharajalela ke tak? Bermaharajalela. Ragut, curi, pecah rumah di Malaysia hari ni hampir setiap minit. Ragut plus curi, pecah rumah di Malaysia sekarang ni hampir tiap-tiap minit. Tuan-tuan buka lah statistik mana pun. Kemungkaran bermaharajalela ke tak? Bermaharajalela. Saya nak beritahu bahawa suasana hari ni, maksudnya dah dekat-dekat. Seolah-olah dah dekat-dekat. Tuan-tuan jangan tunggu, dia tak payah tunggu.
Hak mana nak semayang, yang mana nak zikir, yang nak baca Quran, yang nak bina rumah, buat rumah, yang nak sedekah, tak payah duk tunggu Imam Mahdi lah duit ni. Oh, duk buat tunggu Imam Mahdi keluar baru nak bagi. Jangan. Dia ada emas, ada 500 gram, dia duk tunggu Imam Mahdi keluar masuk nak bagi, suruh dia beli senjata. Tengok mati isu. Rugilah. Jangan tunggu. No? Yang ni sekadar bila Imam Mahdi keluar, seandainya dia keluar zaman kita, apa kita nak buat? Satu. Yang keduanya, kenapa kita bercakap tentang bab ni? Sebab dia antara benda yang kita mesti percaya. Kerana hadis-hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi telah mencapai satu tahap tawatur maknawi. Kalau saya hurai tawatur maknawi 45 minit pun tak habis, dan tak tahu berapa orang nak faham. Tawatur maknawi saya tak tahulah tuan-tuan. Dia macam ni. Hadis Imam Mahdi banyak. Ada yang kata sampai 50 buah hadis. 50 buah hadis ataupun lebih. Banyak hadis Imam Mahdi. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi pula pun ramai. Yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi lebih kurang 24 orang sahabat yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi, 24 orang. Maka perbahasan tentang Imam Mahdi, hadis tentang Imam Mahdi telah sampai satu tahap tawatur maknawi, secara makna. Tawatur secara makna. Maksudnya benda yang besar, tuan-tuan. Senangnya benda tu benda besar. Dia sampai satu tahap yang cukup tinggi. Banyak tak hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi, hadis yang dhaif? Banyak. Adakah sangat lemah ataupun lemah biasa? Jawapan dia lemah yang biasa. Hadis-hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi sangat banyak. Yang dhaif pun sangat banyak. Tetapi apabila sesuatu perkara itu terlalu banyak hadis yang memperkatakan tentangnya, walaupun dia adalah dhaif, maka dia akan naik ke satu martabat, iaitulah hasanun li ghairihi. Okey, dah cukup tajuk tu. Maksudnya tajuk ni besar, tuan-tuan. Dia bukan maksudnya bukan hadis Imam Mahdi ni hadis biasa dah. Ada hadis tentang Imam Mahdi, hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Lebih daripada 5, 6, 7 hadis-hadis yang sahih bercakap tentang Imam Mahdi. Maka campur hadis ni, berita tentang Imam Mahdi menjadi satu berita yang kuat kepada tahap tawatur maknawi. Dah selesai. Kemudian ketika mana kemungkaran bermaharajalela, peperangan demi peperangan berlaku. Kita tengoklah ni penindasan kepada umat Islam. Tuan-tuan boleh sebut lebih daripada 15 buah tempat di dunia ni yang umat Islam ditindas. Nyawa mereka lebih murah daripada binatang, dianggap oleh orang bukan Islam. Lah ni sekarang ni di Fatani, di Myanmar, di Filipina, di Kashmir, di Afghanistan, di Iraq, di Iran, di Assam, India, banyak dalam negara ni, di Afrika Tengah. Bahkan orang Islam dibunuh macam tu je, mudah-mudah dibunuh. Maksudnya kita dalam satu keadaan yang mana Al-Imam Mahdi akan keluar. Tuan-tuan tengok, ada satu hadis. Hadis ni membuatkan kita semua gembira. Tapi tak tahu kita nak duduk zaman itu ataupun tidak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, dan dalam diriwayatkan oleh imam-imam lain dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda. Sahabat Nabi nama Huzaifah ibn Yaman. Siapa nak baca cerita tentang hadis-hadis yang agak pelik, hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis yang pada asalnya adalah rahsia Rasulullah kepada Huzaifah, yang lepas Nabi wafat baru Nabi benarkan Huzaifah bagi tahu ke orang lain,
maka cari hadis seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, yang sohor dengan gelaran penyimpan rahsia Rasulullah, aminu sirri Rasulullah. Tuan-tuan tengok hadis ni, kata Hudzaifah, sanad hadis ni sahih. Dia kata, takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takun. Dunia ni, pemerintahan dunia ni, kata Hudzaifah, Nabi SAW sabda, pemerintahan di dunia ini akan jadi yang pertamanya, fasa pertamanya adalah pemerintahan fasa kenabian, dan pemerintahan ini akan berlanjutan sehinggalah Allah menghendakinya. Habis lagi tuan-tuan, pemerintahan fasa kenabian sudah berlalu ke belum? Jawab tuan-tuan. Kalau tak lepas soalan ni, pemerintahan fasa kenabian habis lagi? Habis dah. Nabi perintah dah Madinah. Nabi sudah menjadi presiden negara Islam Madinah Al-Munawwarah. Habis dah. Ni hadis ni Nabi dia beritahu ni. Kemudian apa dia? Thumma yarfa'uha Allahu idza syaa an yarfa'aha. Kemudian apabila Allah kehendaki untuk angkat kerajaan itu, Allah angkat, iaitu kerajaan fasa kenabian. Dah habis. Kemudian Nabi sebut kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, selepas fasa kenabian takunu khilafatun rasyidah fatakunu fikum masyaallahu an takun. Kemudian akan jadi fasa pemerintahan khulafaur rasyidun. Ni kita ambil nama khulafaur rasyidun daripada hadis-hadis ni lah. Mai mana nama khulafaur rasyidun? Ni hadis ni Nabi sebut khilafatun rasyidah, fasa pemerintahan Khulafa' Rasyidun. Kemudian apabila Allah kehendaki untuk menamatkan pemerintahan itu, Allah menamatkan pemerintahan tu. Habis dah Khulafa' Rasyidun. Habis tuan-tuan, habis dah. Siapa dia Khulafa' Rasyidun? 4 orang. Balik tanya enggak anak-anak hak tak mai malam ni. Hak bawa anak-anak remaja, alhamdulillah. Hak mai dia seorang je, anak duduk di rumah tengok TV tak sat, yarhamkallah. Kena buat mai tuan-tuan. Anak-anak hari ni tak kenal Khulafa' Rasyidun. Pasal apa? Pak pun tak tahu. Nak pasal apa? Ustaz ni kerja kata kat orang kan? Bukan dia. Saya muhasabah tuan-tuan. Muhasabah untuk saya dan kita semua. Tuan, muhasabah. Sementara kita masih bernafas. Khulafa' Rasyidun 4 orang. Habis dah lagi pemerintahan mereka? Habis dah. Abu Bakar, Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa anil jami'. Nabi kata kemudian habis pemerintahan Khulafa' Rasyidin. Thumma takunu mulkan 'addan. Lepas habis pemerintahan Khulafa' Rasyidun, Sayyidina Ali habis perintah. Selama berapa tahun dia perintah, dia pun habis, dia pun syahid, kena bunuh. Nabi kata selepas itu pemerintahan akan melalui fasa pemerintahan mulkan 'addan, raja-raja yang menggigit. Raja-raja yang menggigit. Gigit apa? Gigit kerih kah? Gigit plastik kah? Raja-raja yang menggigit ni adalah maksudnya pemerintahan lepas Khulafa' Rasyidun, lepas Sayyidina Ali meninggal, dia jadi pemerintahan beraja, dinasti. Dia pegang, waris ke anak dia, waris ke anak satu lagi, waris, padahal anak tu kadang-kadang tak layak pun. Ini bukan cerita zaman hari ni ni. Ni cerita zaman lepas Sayyidina Ali wafat. Selepas Sayyidina Ali wafat, apa jadi? Naik pemerintahan dinasti, iaitulah dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang pertama dinasti Umayyah, dia wariskan kepada anak dia. Dia tak guna pakai syura. Sepatutnya syura, kan? Sepatutnya syura macam zaman Khulafa' Rasyidin. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dia wariskan kepada anak dia Yazid, kemudian wariskan kepada cucu, anak beranak semua, waris mulkan 'addan. Apa yang Nabi beritahu, sahabat-sahabat yang hidup duk perhati je, duk follow je.
Kemudian sahabat pula wafat, ulama-ulama yang menghafal hadis ni depa duk tengok hak Nabi sebut jadi tak? Jadi. Lepas habis pemerintahan fasa kenabian, naik khulafa' rasyidun. Habis khulafa' rasyidun, fasa khulafa' rasyidin, naik jenis dinasti. Kemudian Nabi kata apa? Fatakunu thumma takunu mulkan jabriyya fatakunu fikum ma sya'allahu an takun. Kemudian kamu akan melihat dunia ini banyak pemerintahannya secara zalim. Dia main fasa tu. Mula-mula pasing-pasing kanak, lepas tu dia naik cara zalim. Dia guling orang tu, dia guling orang ni, dia menang cara tu, dia menang cara ni. Contoh. Berlakukah? Berlaku daripada dulu sampai hari ni. Hak kita hidup ni. Nabi kata yang itulah fasa terakhir. Mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah, pemerintahan cara zalim. Kemudian apa tuan-tuan? Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian tuan-tuan, akan jadi kita semua akan lalui fasa pemerintahan mengikut pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni jadi ke? Hak nak buat lah ni dah lagi. Tuan-tuan sekalian, yang terakhir ni belum lagi. Kita duduk fasa mana? Mulkan jabriyah. Nombor 3 tersat. Dan kita sedang menunggu yang fasa keempat. Apabila bumi ini ditadbir dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Nabi dengan hadis yang sahih, maka kita semua menunggu zaman itu. Ibadat tetap ibadat, cuma kita duk tunggu zaman tu. Kalau-kalaulah kita sempat, tuan-tuan, ketika mana bumi ini ditadbir dengan cara khilafatun ala minhajin nubuwah, dengan pendekatan kenabian, waktu tu tidak akan ada kezaliman. Tuan-tuan takkan mendengar dalam masa 1 tahun itu seorang pun yang mencuri. Ni zaman ni. Takkan ada siapa pun yang mencuri, takkan ada orang berzina, takkan ada orang minum arak terang-terangan, takkan ada orang buat maksiat. Tidak akan ada pembunuhan pada zaman itu. Zaman bila? Hak amai lepas ni. Bumi akan melalui satu fasa seperti mana fasa pemerintahan Nabi. Dia akan melalui fasa itu, dan fasa itu adalah yang terakhir, yang belum berlaku, yang belum berlaku. Dan ulama sebut fasa itu adalah fasa ketika mana pemerintahan Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi bersama dengan Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Dua orang tu akan merintah nanti, tuan. Imam Mahdi sebagai pembantu lah. Mula-mula Imam Mahdi keluar, dia dulu yang susun sebagainya. Kemudian bila Nabi Isa keluar, dia jadi pembantu. Okey, kemudian Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, dunia tidak akan kiamat sehinggalah orang-orang Arab akan dikuasai oleh seorang laki-laki daripada keluargaku, keturunanku, yang namanya sama dengan namaku. Tuan-tuan, takkan kiamat dunia ini. Banyak hadis, bukan satu tu saja. Nabi sebut dunia ini takkan kiamat selagi mana tak keluar satu orang laki-laki daripada keluargaku, kata Rasulullah, namanya sama dengan namaku, sehinggalah dia menguasai bumi ini. Takkan kiamat. Seandainya lusa kiamat, contoh tuan-tuan, sebab ada hadis ni. Kita hari ni 29, esok 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, esok 30. Esok 30, lusa 1 Oktober. Kalaulah Allah takdirkan kiamat 1 Oktober, maka baki berapa hari lagi nak kiamat? Seharilah, esoklah tinggal. Nabi kata seandainya tinggal 1 hari lagi je untuk kiamat, dan laki-laki daripada keturunanku yang namanya sama dengan namaku belum keluar lagi, la tawwalallahu dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari hak sehari itu. Allah akan bagi jadi panjang. Laki-laki ni akan keluar dan dia akan mentadbir alam ini dengan Islam, bumi ini dengan Islam.
Maksudnya kok mana pun Imam Mahdi akan keluar. Waktu tu makmur, saya cerita sangat makmur ketika itu, tak. Jadi semenjak daripada Nabi wafat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semenjak daripada Nabi wafat, ramai orang yang mengaku jadi Imam Mahdi. Berapa tahun dah? Dah 1400 dah daripada Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, ramai orang yang mengaku bahawa dia jadi Imam Mahdi, ataupun orang lain tolong mengaku kata dia Imam Mahdi. Ada juga. Saya tak mau cerita seorang-seorang. Kan, jadi 12 jam sekali. Kan, ramai tu, setiap seorang tu dia ada cerita dia. Yang mengaku kata Imam Mahdi seorang-seorang tadi ni. Saya nak tengok. Okey, ada di belakang ni. Tuan-tuan sekalian, sepanjang 1400 tahun ni ada ramai yang mengaku jadi Imam Mahdi. Banyak negara. Maka dengan sebab tu antara tujuan ceramah ni, tajuk ni, supaya tuan-tuan kenal. Bila orang tu mengaku, tuan-tuan boleh tahu hang bukan dia, kami dengar dah ceramah, alhamdulillah. Dia ada banyak tanda dia. Takat nama sama dengan nama Nabi Muhammad bin Abdullah, sama banyak hari ni. Antara tanda Imam Mahdi juga, dia mempunyai hidung mancung, dahi yang luas. Ramai orang hidung mancung, dahi luas. Antara tanda Imam Mahdi, dia dilahirkan di Madinah. Ni ramai kita tak kenal lah. Di Malaysia tinggal sikit lah. Dia dilahirkan di Madinah, kemudian dia dibai'ah di hadapan Kaabah, di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Hadis sebut bainar rukni wal maqam. Ulama hadis hurai rukun itu Hajar Aswad, maqam tu Maqam Ibrahim. Dia dibai'ah di sana. Kalau ada Imam Mahdi hak palsu yang keluar sepanjang 1400 tahun ni, ada yang dibai'ah di Sudan, ada yang dibai'ah di India, ada yang dibai'ah di Pakistan. Itu bukan dia. Kerana dia akan dibai'ah di Mekah. Banyaklah nama yang disebut di sini. Sayyid Muhammad Al-Junafuri daripada India, dia pernah mengaku kata dia Imam Mahdi. Lah kali bungkus macam tu je. Mula-mula mengaku Imam Mahdi, lepas tu mengaku jadi Nabi, lepas tu mengaku jadi kuih berat. Kan? Itu. Muhammad bin Tomrat pun pernah mengaku Imam Mahdi. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, dia juga pernah mengaku sebagai Imam Mahdi. Kod-kod ada orang yang duk ikut ajaran ni. Kan, duk bawa tarikat Mirza Ghulam Ahmad ke, dengarlah malam ni, bahawa dia ni ulama-ulama isytiharkan dia sebagai Imam Mahdi palsu, dan dia pernah mengaku sesat, ajaran dia sesat, daripada Pakistan dia ni. Kemudian antara yang terbaru, bukan terbarulah, lebih kurang tahun berapa, 1399 Hijriah. Siapa boleh kira Ustaz? 1399 Hijriah. Lebih kurang 40 tahun lalu, 35 tahun 70-an. Tahun 70-an di Mekah keluar satu orang nama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Tahun 1399 dia mengaku kata dia Imam Mahdi, dan nama dia pula Muhammad bin Abdullah. Dia orang Arab. Dia masuk dalam Mekah, masuk dalam Masjidil Haram dengan pengikut-pengikut dia yang ramai. Lepas tu pula dia bawa senjata dalam bekas-bekas yang diisi makanan. Akhirnya dia tawan Kaabah, Masjidil Haram. Ini bukan jauh tuan-tuan, 70-an hari tu. Bila dia mengaku macam tu, ulama-ulama terpaksa mesyuarat. Tuan-tuan, ulama-ulama mesyuarat, dia ni sungguh memang dia keturunan Rasulullah. Qahtan ni dia ada keturunan susur galur keluarga Rasulullah, Qahtan. Jadi dia masuk Masjidil Haram apa semua, dia mengaku ni. Ulama pun kata antara tanda untuk kita kenal Imam Mahdi ialah apabila Al-Imam Mahdi keluar, hadis Nabi, hadis sahih, Syria akan menghantar satu tentera. Nama orang yang hantar itu adalah Sufyani, datang daripada Syam. Nabi sebut Syam, ulama hari ni sebut Syria. Bila dia hurai hadis tu, ulama hari ni sebut tentera itu akan datang daripada Syam. Sufyani hantar.
bila dia bergerak daripada Syria lebih kurang 1,500 kilometer, lebih kurang lah 1,500 kilometer. Saya duduk Syria 7 tahun. Saya pergi umrah naik bas daripada Syria pergi ke Mekah. Orang Syria pergi umrah naik bas ya, sebab dekat. Dekat-dekat pun 1,000 lebih kat lah kilometer. Jadi tentera ni akan bergerak ke sana. Apabila masuk Madinah, lepas Madinah kan Mekah, lepas Madinah sampai Zulhulaifah, mereka akan sampai di satu tempat. Ni Nabi cerita tuan-tuan, tentera ini akan sampai di satu tempat, tentera yang nak menyerang Imam Mahdi yang telah pun dibai'ah di Mekah. Bila tentera ni lalu di satu tempat nama dia Baida, khusifa bihim, Nabi kata bumi akan telan mereka. Hak ni antara tanda paling besar nak tahu dia Imam Mahdi ke tak. Tuan-tuan, waktu tu ulama Arab Saudi mesyuarat minta Syria hantar Ustaz tentera. Lalu Ustaz kawasan tu nak tengok tenggelam ke tak. Keluar, tentera pun keluar, lalu tak tenggelam. Lepas pun bungkus Imam Mahdi tu. Mengaku tu lah kan, Abdullah bin Qahtan tu kan, lepas pun selesaikan dia lah kan. Maksudnya hak ni Imam Mahdi karut punya. Tentera tu tak tenggelam pun. Jadi saya masuk habis merata tuan-tuan. Okey. Kemudian ada juga orang-orang yang baik, yang alim, wara', zuhud. Orang lain tolong mengaku kata depa ni Imam Mahdi. Orang lain tolong mengaku, depa tak mengaku pun. Ada di kalangan mereka yang memang mereka sendiri juga mengaku. Sebab apa? Sebab depa orang Arab, asal daripada Madinah, nama Muhammad bin Abdullah, memang keturunan pun memang keturunan Nabi SAW, anak cucu cicit daripada Fatimah. Dia Imam Mahdi ni dia mesti cucu cicit Nabi daripada anak-anak Fatimah, Hasan Husain. Ataupun pendapat kita iaitulah keturunan Hasan. Ulama kita pilih dia adalah anak cucu cicit keturunan Hasan. Ramailah antaranya Muhammad An-Nafsuz Zakiyah, Muhammad bin Hasan Al-Askari, Muhammad ibn Hanafiyah, itulah. Di Malaysia kita satu ketika dulu, tuan-tuan ingat kot jamaah Arqam ke ada apa di sini seorang dua? Minta maaf kalau ada seorang dua kan. Jamaah Arqam. Saya tak ingat, saya rasa jamaah Arqam ni ustaz nama apa? Asy'ari. Saja nak tengok kan. Ustaz Asy'ari Muhammad. Dia meninggal dah kan? Kan hidup ke? Ustaz Asy'ari meninggal dah kan? Ustaz Asy'ari dia tak mengaku Imam Mahdi, tetapi yang seingat saya dia mengaku bahawa dia adalah pemuda Bani Tamim sebagai pembantu Imam Mahdi. Itu tajuk pembantu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni akan ada satu orang pemuda wara', saleh apa semua, datang daripada masyriq, daripada timur, nama dia Syu'aib bin Saleh, seorang pemuda daripada Bani Tamim. Saya ingat nasyid sampai hari ini. Telah tiba seorang pemuda. Arqam buat dulu sekali dengan kami apa? Waktu tu tak tahu siapa dia, seorang pemuda. Jamaah Arqam kata pemuda Bani Tamim pembantu Imam Mahdi itu adalah Ustaz Asy'ari Muhammad, tapi dah meninggal dah, tak dan. Rahimahullah lah, dah meninggal dah, apa nama ni, Ustaz Asy'ari. Tak ada pun tuan-tuan. Jadi itu antara kekeliruan, kekeliruan yang berlaku. Walaupun saya rasa kumpulan tu masih lagi bergerak sampai hari ni, masih lagi bergerak saki-baki dia. Carilah kebenaran, tuan-tuan, carilah kebenaran. Kalau dia adalah pemuda Bani Tamim yang dimaksudkan, mana dia Imam Mahdi yang dia tolong? Nabi sebut pula Fata Tamim, pemuda, bukan orang tua, pemuda. Walaupun apa nama ni, pemuda Bani Tamim itu tidak disebut oleh kebanyakan para ulama pembahasan dia, sebab majoriti hadis dia adalah lemah. Maka saya duk semak kitab-kitab yang pendapat-pendapat yang kuat tak disebutkan. Dah selesai. Kemudian yang terakhir, Imam Mahdi yang sesat adalah Imam Mahdi yang disebutkan oleh Syiah. Kalau ada Syiah di sini, kalau ada Syiah di sini, dia kalau ada, dia kadang-kadang ada seorang kan, seorang dua, ada orang tuan Sungai Tani, Pulau ni banyak, belah ni banyak.
Dia mai kuliah. Tuan-tuan sekalian, Syiah mestilah beriman kepada 12 orang imam. Kalau mereka tak beriman, kufur. 12 orang imam tu siapa dia? 12 orang imam tu bermula dengan Sayyidina Ali, Hasan, Hussein, Ja'far, apa semua ni. Hidup ke mereka tu? Ya, semuanya hidup dan pernah ada di atas muka bumi ni. Berapa orang? 11 orang. Pasal apa takat 11? Bukan kena beriman kepada 12 kah? Syiah telah meletakkan antara akidah mereka adalah beriman kepada 12 orang imam. Percaya maksudnya, bukan menyembah. Percaya kepada 12 orang imam. Apabila sampai kepada imam nombor 11, iaitulah Imam Hasan Al-Askari. Dia imam nombor 11. Dia orang alim dan dia bukan Syiah pun. 11 orang imam tu bukan Syiah. Orang Syiah yang ambil dan mengaku kata imam mereka. Lepas ni Syiah marah saya pula. Kena mesej pula lepas ni. Kawan saya kena dah lah ni. Okey. Kan? Habis pi. Lawan tetap lawan kan? Dengan Syiah ni kena lawan. Tuan-tuan, sesat. Sebab sesat dia agama lain. Dia agama lain. Dalam agama Syiah ada tak Mahdi? Ada. Mana Mahdi dia? Ni duk cerita ni nanti sat. Tuan-tuan, jadi imam nombor 11 nama Imam Hasan Al-Askari, dia ni tak ada anak, tuan-tuan. Imam Hasan Askari tak ada anak. Bila Imam Hasan Askari tak ada anak, orang Syiah tak tahu nak buh siapa hak nombor 12. Bila tak tahu nombor 12 ni nak buh siapa, mereka pun create satu nama, iaitulah Muhammad. Muhammad adalah anak kepada Imam Hasan. Walaupun ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah kaji rupanya Imam Hasan dia tak ada anak lelaki. Jadi orang Syiah kata Imam Hasan ni dia ada seorang anak, nama anak dia Muhammad. Muhammad ni hilang waktu kecil, umur berapa tahun tak tahu. Dia hilang dan dia masuk dalam satu gua Sirdab. Nama tempat tu Sirdab. Sampai hari ni ada. Di mana? Mestilah di Iran. Kalau tuan-tuan pergi Iran, tanya kat dia, mana gua Imam Mahdi? Sirdab di mana? Bawa saya pisat. Ada gua tu sampai hari ni. Orang penuh di gua tu. Orang Syiah lah. Pakai ambil pasir, dia puja apa semua. Tiap-tiap hari dia akan berdoa, keluarlah wahai Tuan kami Mahdi, keluarlah Tuan kami Mahdi. Dalam lubang tu. Jadi ada doktor daripada Jordan. Doktor, saya tak ingat dah, Doktor Allahumma salli ala Muhammad. Dia besar lah, Doktor Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri ke lubang tu, dia pergi tengok. Ada seorang penjaga ni, duk ambil duit apa semua ni, duk berniaga lah apa semua di situ. Syiah lah. Dia kata pelan-pelan, ada sungguh ke Imam Mahdi dalam ni? Tak tahu. Hak penjaga tu kata. Mereka sendiri pun tak tahu, tapi mereka duk tunggu. Kononnya Imam Mahdi telah pun hilang ketika kecil di Sirda gua tu, dan satu hari nanti baru keluar, dan yang tu adalah khayalan mereka. Okey dah, selesai. Habis. Tu dan kita masuk tajuk. Tadi mukadimah. Cerita Imam Mahdi dah tu kan. Tu cerita Imam Mahdi. Kita masuk tajuk dia. Kita nak tengok satu persatu tentang Imam Mahdi ni. Kanan lah, Okey tuan-tuan sekalian, hadis banyak yang bercakap tentang Imam Mahdi. Kita tengok dulu nama dia. Hadis tentang nama Imam Mahdi. Nama dia disebutkan oleh para ulama. Riwayat hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, dan sanad dia hasan. Saya cuba pilih kat tuan-tuan hadis yang boleh dijadikan hujah sahaja untuk dibahaskan pada malam ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, akan datang satu orang lelaki daripada ahli keluargaku, namanya sama dengan namaku. Kalaulah dalam dunia ini hanya berbaki sehari saja,
maka Allah akan memanjangkan sehari itu yang sebelum kiamat itu untuk dia datang dan memimpin bumi ini. Nampak tuan-tuan? Hadis dia no? Tu hadis dia. Kali yang ni tiup hilang apa. Okey, dah. Itu hadis dia. Maksudnya tuan-tuan, benda pertama kita belajar malam ni, Imam Mahdi nama dia Muhammad bin Abdullah dah. Itu nama dia. Dia mesti ayah dia nama Abdullah, dia tak boleh ubah. Kerana ada di kalangan Mahdi yang menipu ni, dia ubah. Dia nama Muhammad dah, pak dia nama Hashim. Lah kali dia besar-besar dia baca hadis Imam Mahdi, dia kata best clear juga jadi Imam Mahdi ni. Dia tak ubah Muhammad bin Abdullah. Tu tak jadi. Dia mesti pak dia memang nama Abdullah dan dia memang nama Muhammad. Ayah dia namakan dia sebagai Muhammad. Okey, itu hadis yang bercakap tentang nama dia. Kemudian bila dia umur lebih kurang 30-an ataupun 40-an. Bila saya sebut 30-an 40-an tu sebab khilaf. Bumi ini penuh dengan kezaliman, maksiat bermaharajalela, pembunuhan berlaku di sana sini. Imam Mahdi ni dia akan keluar daripada dia akan keluar daripada Madinah. Ingat tuan-tuan, waktu tu bumi ni macam ni lah tuan-tuan. Tak usah duk bayang bumi ni jadi ayak semua ke, dia jadi rata. Dah bumi macam ni lah. Jadi Imam Mahdi ni dia akan keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Ni cerita dia tuan-tuan. Bila dia keluar daripada Madinah menuju ke Mekah, ketika itu juga datang beberapa kumpulan para ulama. Ada riwayat kata daripada Syam, ulama-ulama daripada Iraq. Lepa ni mai dalam keadaan lepa pun tidak berbincang antara satu sama lain, akhirnya bertemu di Mekah. Lepa pun tanya, apa yang membuatkan kamu datang? Ulama-ulama ni pun pakat jawab, satu sama lain duk sembang ni, kita mencari satu orang lelaki yang boleh mengembalikan Islam di atas muka bumi Allah. Dan kita rasa lelaki tu ada di sini. Nampak tuan-tuan? Dia bila mai masa tu, maksudnya Allah akan susun benda tu. Para ulama ni pun cari. Akhirnya mereka jumpa Imam Mahdi yang waktu tu umur antara 30 hingga 40-an. 30 hingga 40-an. Kemudian mereka pun jumpa dia, mereka pun tanya, bukankah kamu Imam Mahdi? Ulama dia kenal lah tuan-tuan. Para ulama ni dia tahu. Dia tahu. Dia baca hadis tentang Imam Mahdi semua, dia tahu. Maka mereka pun jumpa laki-laki ni. Laki-laki yang nama Muhammad bin Abdullah yang memang Imam Mahdi. Akhirnya mereka pun tanya dia, kami nak bai'ah kamu seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, kamu dibai'ah di depan Kaabah. Tuan-tuan, Muhammad bin Abdullah itu akhirnya tak mau. Ini disebutkan dalam banyak hadis. Dia tak mau, dia tolak. Pada peringkat awal dia tolak. Dia tolak, akhirnya dia lari balik ke Madinah. Daripada Madinah, akhirnya di Madinah pun tak stabil, dia patah balik ke Mekah. Ulama-ulama ni pegang, kamu mesti jadi, kerana Rasulullah SAW telah meletakkan amanah ini pada kamu. Ini saya campur semua hadis-hadis yang ni. Akhirnya setelah dipaksa, tuan-tuan nampak tak? Imam Mahdi ni bukan satu orang yang dia duk promote diri dia, tak. Kalau duk promote, duk cetak gambar, sokonglah saya Imam Mahdi, keluar satu parti baru pula, parti Imam Mahdi, tu mohong. Imam Mahdi ni ulama jumpa, dia tak mau. Itu Imam Mahdi. Dia pun keluar, dia patah balik ke Mekah. Akhirnya ulama-ulama ni pujuk dia. Akhirnya dia dibai'ah di Mekah. Dibai'ah tuan. Dia dibai'ah. Di mana dia dibai'ah? Maqam dengan Hajar. Siapa yang pi tu dia tu, kan? Gambar tak apa nak jelas. Depan tu lah, depan Kaabah, di antara Maqam Ibrahim tu dengan Hajar Aswad. Di situlah dia dibai'ah. Nabi ada sebut satu hadis, tuan-tuan. Satu orang laki-laki, tuan-tuan, dia nak memerintah dunia, kena hebat tak? Kena hebat lah. Dia kena semua orang suka dia. Dan satu orang laki-laki yang nak memerintah dunia seperti Rasulullah, mestilah akhlak dia akhlak yang baik.
macam Nabi tengok semua. Waktu Nabi perintah orang terima dia, orang Yahudi masuk Islam. Sedegil-degil manusia atas muka bumi ni adalah Yahudi masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Nu'aim bin Hammad, dan sanad dia hasan. Sanad hadis ni hasan, maksudnya kuat tuan-tuan, boleh dijadikan hujjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, Al-Mahdi minna, Mahdi datang daripada kami. Apa maksud daripada kami? Keturunan kami. Kami itu siapa? Rasulullah. Kalau Mahdi, dia mesti keturunan Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, sebab tu di negara-negara yang ada ulama-ulama hadis yang pakar, seperti Syria, Mesir dan India, tiga ni, Mesir, Syria dan India, ada ulama-ulama hadis yang pakar. Depa ni tuan-tuan, kalau siapa nak pergi mengaku kata keturunan Nabi, dia tanya, mana dia kat hang punya silsilah? Jangan dia buat mengaku. Sedap-sedap dia mengaku, saya ni mak Hasan belah ayah Husain. Oi, kemah. Padahal keturunan dia semua duk Binjai. Punya lama duk Binjai, tak nak keluar pun daripada Tok Wan tu. Tuan-tuan, ulama-ulama ni kata, mana ada sanad, mana silsilah sanad keluarga. Kalau siapa nak menipu, mereka hafal ya tuan-tuan, mereka hafal keturunan keluarga Nabi dalam dunia ni, sanad-sanad keluarga itu dia hafal. Saya ada seorang guru saya, dia hafal, dia tahu. Dia kata, keluarga mana? Sebut nama keluarga apa, naik atas sampai Rasulullah tu, nama apa? Tak boleh mohong tuan-tuan. Jadi keturunan Rasulullah ni dia istimewa. Nabi sebut Al-Mahdi minna, bukan Nabi nak kata keluarga aku je bagus, tak. Allah takdirkan pemimpin terakhir sebelum Nabi Isa untuk mengimarahkan bumi ini dengan Islam, dengan keberkatan dan rahmat Allah, adalah daripada darah daging keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhu Allahu fi lailah. Mahdi ini adalah keturunan kami, kata Nabi, dia ahlul bait, Allah akan mempersiapkannya pada satu malam saja. Tuan-tuan, Tuhan ubah dia satu malam. Jadi seorang yang sangat pandai berpidato, jadi seorang yang pandai menyusun, jadi seorang yang hebat dari segi kepimpinan. Ni maksud yuslihuhullah, antara maksud yang dihuraikan oleh para ulama pun hilaf dalam benda tu. Tapi nak bagi tahu, Allah siapkan Imam Mahdi ni, Allah kemaskan dia satu malam, semalam je. Boleh jadi dia dibai'ah lepas tu malam tu, boleh jadi malam tu. Nabi kata, seperti mana bumi yang manusia ketika itu hidup penuh dengan kezaliman dan keganasan, begitu jugalah ketika mana Mahdi keluar, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi keluar, bumi ini akan penuh dan syarat dengan keadilan dan kedamaian. Seronok tuan-tuan waktu tu. Nabi sebut dalam satu sanad hadis yang sahih, saya tak baca dah, sekali baca jadi panjang. Nabi kata, ketika mana keluar satu orang lelaki daripada ahli keluargaku, dia akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan kedamaian. Seronok dah tuan-tuan, nak keluar pukul berapa pun boleh. Lah ni motor kita duduk dalam pagar rumah, pagar pun kunci, motor pun kunci, motor pun boleh hilang esok. Ajib dah? Tak payah ajib lah. Dia ada kunci semua, serba guna, dia ada kunci. Rasa aman tak duduk dalam rumah? Duduk dalam rumah tak rasa aman hari ni. Duduk seriau tu, takut bunyi apa-apa je, takut orang masuk, pecah masuk rumah. Hari ni di Malaysia, bila dia masuk rumah, bukan dia ambil barang tuan-tuan, dia jumpa tuan rumah, dia jumpa anak-anak, dia ikat, dia pukul, dia roga, dia bunuh. Dia kan, seperti mana kita tengok bumi ni penuh dengan kezaliman, bila Imam Mahdi keluar, Imam Mahdi, dengan rahmat Allah, bumi ni akan dipenuhi dengan keadilan dan kedamaian, seperti mana banyaknya kezaliman hari ni. Tuan-tuan, okey. Kemudian ketika mana Imam Mahdi dibai'ah, tuan,
bila dia dibai'ah, bila dia dibai'ah di situ, berita kata Imam Mahdi keluar, Imam Mahdi yang betul lah, Imam Mahdi yang benar ni, Muhammad bin Abdullah ni, bila dia dibai'ah, ada riwayat kata di belakang para ulama ini ada bilangan seramai 313 orang yang turut membai'ah dia. 313 orang tuan. Tapi yang tu saya tak tahu sanad dia macam mana, saya ada terbaca. Waktu itulah akan keluar tentera daripada Syria. Dia ni gelaran dia As-Sufyani. Gelaran dia As-Sufyani. Ada ulama sebut Sufyani ni sebab dia keturunan keluarga Sufyan apa semua, pembesar kota Mekah satu ketika dulu ni. Macam-macam lah pendapat para ulama. Yang penting bila Imam Mahdi dibai'ah, satu tentera akan keluar. Ni tentera ni lain lah, kita akan sebut nama tentera lain pula. Tentera As-Sufyani akan keluar daripada Syria menuju ke Mekah untuk berlawan dengan tentera Imam Mahdi. Tak ada apa lagi. Ulama kata waktu tu Imam Mahdi ni baru duk susun pasukan, mana ada tentera, senjata tentera yang ramai apa pun tak ada lagi. Tetapi tentera daripada Syria dah keluar. Tuan-tuan kena ingat benda ni noh. Sebab apa? Sebab kalau jadi zaman kita, ni maklumat-maklumat ni. Jadi tentera daripada Syria pun keluar. Dia keluar berjalan, mereka kena merentasi Jordan. Tuan-tuan noh, Syria dia kena lalu Jordan, ataupun Syria dia lalu Iraq, dua jalan. Syria, Jordan, Madinah. Syria, Iraq, Madinah, dua jalan boleh pergi. Kami dulu guna jalan Syria, Jordan, Madinah. Tentera ni wallahu alam kok mana dia nak pergi, tapi dua-dua jalan tu dekatnya. Bila dia sampai Madinah, Nabi sebut hadis ni. Nabi yang sebut hadis ni. Bila dia sampai Madinah, dia lepas Madinah sampai pada satu tempat yang bernama Baida. Saya sebut awal tak sah. Waktu tu tuan-tuan, bumi ni akan buka dan telan mereka. Nabi sebut khusifa bihim, bumi ni akan terbuka dan telan mereka. Berapa jumlah tentera dia? Allahu alam. Tak jumpa langsung berapa bilangan dia, tapi ramai. Apa tujuan tentera ni keluar? Nak pergi perang dengan tentera Imam Mahdi. Sat je berita tuan-tuan. Lah berita zaman lah. Berita zaman lah. Imam Mahdi dibai'ah, habis. Kan? Jadi keluar, akhirnya Allah SWT menyelamatkan Imam Mahdi yang baru saja dibai'ah sebagainya, mati mereka ni semua, dan hanya tinggal beberapa orang saja. Nabi sebut dalam hadis yang sahih itu, illa syarid, kata Nabi, berbaki beberapa orang saja. Beberapa orang lari balik ke Syria, bagi tahu kata semua tentera kita kena telan. Dan berapa orang lagi lari dia pergi ke Mekah, bagi tahu kata tentera hak nak mai serang hampa semua kena telan. Dah selesai. Kemudian apa berlaku pada Imam Mahdi? Apa dia buat? Dia pun mula mengumpulkan kekuatan dan juga tenteranya. Tuan. Ni ramai hak mai ni hak teringin jadi tentera Imam Mahdi ni. Kan tengok muka tuan kan. Semangat ni. Ustaz tu nak sebut di mana kan pendaftaran dia apa-apa kan. Tuan sekalian, Imam Mahdi mula kumpulkan tentera dia. Dia akan bergerak daripada satu tempat pergi ke satu tempat, bawa tentera dia, kemudian dia akan diperangi. Ini cerita besar tuan. Ini cerita besar. Iaitu satu cerita besar yang saya akan bacakan daripada hadis Nabi SAW. Apabila Imam Mahdi dia bawa tentera-tentera dia keluar, dia dah tawan situ, dia dah tawan sini dan sebagainya, termasuk Baitul Maqdis, termasuk Baitul Maqdis. Maka jadi satu peperangan yang besar. Ini saya nak sebut perang besar ni. Perang besar ni nama dia Al-Malhamatul Kubra, Yaumul Malhamatul Kubra, perang teragung dalam sejarah kewujudan manusia. Jadi zaman bila tuan-tuan? Jadi zaman Imam Mahdi. Waktu tu Nabi Isa turun kah? Belum.
Macam mana cerita perang dia? Saya ambil daripada 2-3 orang, huraian daripada 2-3 orang ulama hadis. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Muslim sendiri. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Imam Mahdi siapkan para tentera dia, sebaik-baik tentera di atas muka bumi Allah waktu tu, untuk berperang. Kata Abdullah bin Mas'ud daripada Nusair bin Jabir, satu hari Abdullah bin Mas'ud ni semua orang kenal, dia sahabat Nabi. Waktu Nabi hidup di Madinah, Abdullah bin Mas'ud ada di Madinah. Kemudian bila Nabi wafat, Abdullah bin Mas'ud berhijrah ke Kufah. Dia pernah jadi gubernur di Kufah. Dia orang alim lah, orang alim, sahabat, antara sahabat kanan Nabi. Satu hari Nusair bin Hajir, dia tengok ada angin ni pula warna merah di Kufah. Pelik entah no? Tiup satu angin merah di Kufah, penuh bandar Kufah. Dia pun menjerit. Dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, telah datang kiamat, telah terjadi kiamat. Dia menjerit beritahu kat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, ni kiamat dah ni. Abdullah bin Mas'ud yang pada awalnya sedang berbaring, mengiring, dia pun duduk. Dia kata, la innaha lan taqum as-sa'ah. Yang orang alim lah. Dia kata, tak, kiamat takkan berlaku lagi. Pasal apa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berani sebut tidak? Sebab Nabi ada ceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Nabi cerita ada berpuluh-puluh tanda kiamat. Tiba-tiba orang menjerit, kiamat dah, kiamat dah. Ibn Mas'ud mangkit tenang. Dia kata, dah, kiamat takkan berlaku. Lepas tu dia cerita ni, hadis ni. Kata Ibn Mas'ud, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah harta rampasan tidak lagi disukai oleh orang ramai. Ataupun dengan bahasa lain, kiamat tidak akan berlaku hatta la yufraha bi ghanimah. Orang tak berasa gembira dengan harta rampasan perang. Yang ni mukaddimah no, yang ni baru mukaddimah. Abdullah bin Mas'ud dia beritahu, kata akan datang satu keadaan orang tak dan tengok harta rampasan perang yang banyak. Bila? Ni hadis ni. Waktu dia duduk tu, dia tunjuk tangan dia ke arah Syria. Tuan-tuan, Ibnu Mas'ud waktu dia duduk di Kufah Iraq tepi Syria ya. Dia tunjuk ke Syria. Dia kata, aduun yajma'una li ahli al-Islam wa yajma'u lahum ahlul Islam. Dia kata, satu hari nanti akan ada musuh-musuh yang menghimpunkan bala tentera yang ramai untuk menyerang orang-orang Islam. Dan orang-orang Islam juga akan menghimpunkan bala tentera yang ramai untuk menyerang mereka. Tuan-tuan, ulama hurai hadis ni, mereka kaitkan hadis ini dengan Al-Imamul Mahdi. Tak ada orang lain lah ni hadis ni. Abdullah bin Mas'ud cerita, dia kata, kiamat nak berlaku ni sampai satu peristiwa, kata Ibn Mas'ud, musuh yang akan menghimpun bala tentera yang begitu ramai, dan orang-orang Islam pun akan menghimpun bala tentera yang paling hebat ketika tu untuk lawan dengan mereka. Tuan-tuan, Nusair bin Jabir dia tanya Ibnu Mas'ud, sebab dia ni apa nama ni, tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Bila tabi'in tak sempat bertemu dengan Rasulullah. Tabi'in tak ada hadis. Maka dia pun tanya, wahai Ibnu Mas'ud, ar-Rum ta'ni? Adakah kamu maksudkan Rom? Tuan-tuan, Rom ni siapa? Apabila Ibnu Mas'ud tunjuk tangan dia pergi ke sana, dan Nusair bin Jabir kata, wahai Ibnu Mas'ud, siapa dia musuh besar yang nak serang Islam tu siapa? Adakah Rom? Ibnu Mas'ud kata, ya, Rom. Tuan-tuan, ulama hadis huraikan Rom di sini adalah Eropah dan Amerika.
Eropah dan Amerika. Ada satu lagi hadis lain yang juga sahih. Saya masuk sikit je hadis ni. Hadis ni pasal cerita ni juga. Ketika mana Al-Imamul Mahdi dah himpunkan tentera-tentera Islam di Madinah, daripada Madinah, tentera Rom juga telah himpunkan dia punya bala tentera. Rom pun dah himpunkan bala tentera dia. Ketika itu apa nama ni, Maharaja Rom dan juga dia punya panglima tertinggi Rom kata kepada orang Islam, kepada panglima Islam, khallu bainana wa bainal ladzina subu minna nuqatiluhum. Rom yang diuraikan oleh para ulama sebagai orang-orang Eropah dan orang-orang Amerika, bila mereka dah siap untuk mula bertempur berhadapan dengan tentera Islam, mereka kata sebelum mula perang tu, tampilkan kepada kami tentera-tentera yang duk kat hampa yang telah dicolek daripada kami, yang sedang berada bersama dengan kamu semua. Saya terjemah bahasa mudah lah. Apa maksud panglima-panglima Rom? Iaitulah tentera-tentera mereka ataupun orang-orang mereka yang telah dicolek. Kata para ulama, iaitulah orang-orang Eropah dan Amerika yang masuk Islam. Kerana mereka ni yang masuk Islam ni akan bersama dan menyertai menyertai tentera orang Islam. Itu uraian yang dibuat oleh beberapa orang ulama lah, para ulama. Kemudian apa jadi? Tuan-tuan, kemudian mereka pun berhimpun. Rom turun. Tentera Rom akan berhimpun dan turun sampai ke satu tempat, kata Abdullah bin Mas'ud melalui hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, sehinggalah mereka turun ke satu tempat yang bernama Al-A'maq ataupun Bidabiq. Tuan-tuan note nama tu, A'maq dengan Dabiq. Tuan-tuan sekalian, nama Dabiq ini ataupun A'maq, Dabiq yang dimaksudkan oleh Nabi tu, tempat tu sampai hari ini ada di Syria, iaitu berdekatan dengan Halab. Berdekatan dengan Halab ada satu tempat nama Dabiq. Tuan-tuan sekalian, di situlah akan berhimpunnya, kita tak tahu berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, bahkan boleh jadi berapa juta tentera Rom yang disebutkan oleh Nabi yang akan bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Kita jangan risau kalau yang nak jadi tentera Imam Mahdi, yang nak berjuang, nak mati syahid, sebab satu-satunya cara untuk tak sakit mati dan masuk syurga adalah dengan mati syahid. Orang mati syahid tak rasa sakit mati, tuan. Sebab tu yang tuan tak ada kelebihan mati syahid. Setiap orang Islam yang betul-betul hebat iman dia, pasti ada jauh di dalam hati dia keinginan untuk mati syahid fi sabilillah. Kalau tak ada, dia bukan mukmin yang sejati. Bukan saya sebut, ulama sebut. Tuan-tuan, kemudian jadi Imam Mahdi ni waktu dia do round, dia tawan itu, dia tawan sini, dia tawan situ, tumpul tentera pun banyak, depa tu pun dah turun. Hari perang terbesar dunia, Nabi sebut. Sekali saya baca hadis ni, Nabi yang sebut. Di mana mereka akan himpun? Kem orang Rom di mana? Di Dabiq, di Syria. Tuan-tuan, Syria ni saya kira satu negara yang paling, tak tahulah, paling kaya dengan dia punya sejarah dan dia punya yang paling mahal lah selepas Mekah Madinah. Yang paling mahal sekali. Nabi Isa pun akan turun di Syria, tuan-tuan. Sekali last sekali, penutup kuih 11 lagi kita sebut. Itu dia. 5-6 kali duduk tukang dah kan. 9,5 habis lah, atau 9 suku kata apa, habis lah sikit lah, ringkas saya pun tak larat. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka pun berhimpun. Kemudian kata Rasulullah, apa jadi? Imam Mahdi pun berkeluar tentera dia, tentera sana pun berhimpun. Wa takunu 'inda dzakumul qital riddatun syadidah. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, apabila berlaku pertempuran tadi, bila Nabi sebut yaumul malhamatil kubra, peperangan terbesar dalam sejarah dunia, tuan-tuan nak kata berapa orang terlibat? 500,000.
lebih agak kita lah, agak kita, sebab Nabi sebut yang terbesar. Waktu mula perang tuan-tuan, Nabi sebut akan ada satu pasukan yang murtad dan keluar daripada Islam. Tak tahan tuan-tuan, tak tahan. Sebab apa? Sebab peperangan terlalu sengit. Fayashtaritul muslimuna syurtatan lil maut la yarji'u illa ghalibah. Tentera-tentera Islam waktu tu tuan-tuan semua bersepakat dengan satu tangan, satu niat, satu azam. Kita punya tujuan mesti lawan sampai menang, dan tak apa kalau mati. Buat syarat mati ni, syurtatul maut ni buat syarat mati. Semua tentera Imam Mahdi waktu tu tuan-tuan, no? Masuk berperang dengan tentera Rom tak saat ni yang wallahualam berapa bilangan waktu tu. Lepas pertempuran pertama ada yang murtad, no? Orang Islam pun tak menang, depa ni pun tak menang. Nabi kata yaqtatiluna hatta yahjuza bainahumul lail, mula perang pagi sampai malam. Oh, ini dahsyat ni, tak berhenti tuan-tuan. Sebab tu kena belajar. Dalam kitab fiqh ada tajuk salatul khauf, babu salatil khauf, ataupun babun salatul khauf. Bab bagaimana semayang cara takut. Nabi ajar tak? Nabi ajar semayang cara takut. Dia ada beberapa cara. Sebelum perang mula, waktu perang mula tapi musuh duduk belah kiblat, waktu perang mula musuh tak duduk belah kiblat, ketika mana kemuncak peperangan, macam mana nak semayang. Semayang atas kuda boleh, semayang berjalan boleh, semayang menerak boleh, semayang berlari boleh. Tuan-tuan ni, bila jadi macam ni, kena semayang ke dah? Kena. Antara rukun Islam, yang sakit apa pun kena semayang adalah semayang. Yang sakit apa pun kena buat adalah semayang. Puasa kalau sakit, kena puasa tak? Sakit teruk. Kalau puasa sakit, kena puasa tak? Tak kena puasa, bayar fidyah. Haji kalau tak ada duit, kena pergi haji tak? Tak payah pergi haji, duit tak ada. Zakat kalau tak cukup nisab, kena ulang zakat? Tak kena ulang zakat. Semayang ni, kalau tak boleh bergerak satu badan, semayang tak boleh bergerak satu badan, tapi akal elok lagi, kena semayang tak? Kena. Nabi kata peperangan berlaku daripada awal sampai malam. Sampai malam. Fayafi'u ha'ula'i wa ha'ula' kullun ghairu ghalib wa tafna syurtah. Tuan-tuan, tak ada siapa menang. Sama banyak ni, sama banyak. Bertempur depan, no, berdepan. Apabila bertempur berdepan, pusingan pertama tu sampai ke malam, habis letih. Semua berunduk, dua-dua, tak ada menang, tak ada kalah. Maksudnya sama banyak. Hak kena ni sama banyak. Nabi kata kemudian hari kedua, masuk hari kedua, yashtaritul muslimuna syurtatan lil maut. Orang Islam sekali lagi pasakkan keazaman masing-masing azam ni. Masing-masing berazam dengan satu azam, dengan satu tekad. Kita mati untuk Islam. Maksudnya sungguh-sungguh ni nak masuk. Tuan-tuan, kemudian esokkan harinya perang. Sampai bila? Nabi kata hari kedua perang sampai malam. Hak baca Quran 3,5 jam mengantuk, tak payah duk teringin jadi tentera Imam Mahdi lah, no? Baca Quran mengantuk, imam mayang isyak baca semuka pun marah dah kan, maki macam-macam. Imam ni sekali lagi kan, nampak besar kecil. Tuan-tuan, nak perang tentera Imam Mahdi ni, perang daripada pagi, Nabi kata sampai malam. Hatta yahjuza bainahumul lail, sehinggalah malam yang memisahkan mereka. Mereka tak nampak. Berunduk. Kullun ghairu ghalib. Nabi kata dua-dua tak menang, dua-dua tak kalah. Pusingan kedua. Kemudian Nabi kata mereka pun bangun pada keesokan harinya bersiap untuk pusingan yang ketiga. Orang-orang Islam meletakkan syarat untuk mati syahid. Kalau tak mati syahid, mesti menang. Dua tu je, sama ada syahid atau menang. Nabi kata fayaqtatiluna, lepa pun masing-masing
berbunuh antara satu sama lain, Islam dengan Rom tadilah, sampailah malam hari ketiga, kemudian rehat sampai hari keempat. Hari keempat sampailah hari yang keempat, macam tadi juga tentera Islam pun bangkit, semangat yang keempat, tentera Islam sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan pasti milik Islam, cumanya apabila kemenangan itu besar, maka ranjau dan jurang dia juga adalah besar. Ingat tuan-tuan, sebesar mana kemanisan yang kita dapat dalam hidup kita, sebanyak itulah dugaan pahit yang perlu kita tempuh. Selalunya macam tu, sunnatullah. Apabila ini adalah perang yang paling besar, al-malhamatil kubra, maka cabaran dia besar. Tuan-tuan, 3 round. Round yang keempat, mereka pun sama-sama bangkit, berazam untuk menangkan Islam, mati syahid ataupun menang. Akhirnya round yang keempat itu, kemenangan adalah milik mereka. Kemenangan milik orang Islam. Dahsyatnya peperangan ketika itu Nabi sebut, peperangan itu adalah peperangan yang tidak pernah dilihat oleh sejarah. Lam yura mithluha, kata Nabi. Dalam sejarah manusia tak pernah ada. Punya dahsyat perang tu sehingga kan inna ta'ira, kata Rasulullah, seekor burung yang melintasi kawasan peperangan akan jatuh dan mati ke bawah. Burung tu pun tak ada kena-mengena apa, tapi dah kata perang tu sangat sengit. Kemudian begitulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu tuan-tuan, bila menang round keempat, habis round keempat menang, waktu tu dia punya harta rampasan perang, tak usah cerita. Harta rampasan perang dia, ya Allah, ghanimah dia terlalu banyak. Ghanimah dia terlalu banyak. Apa semua ni ghanimah tuan-tuan, harta rampasan perang, emas, perak, kuda, unta, baju besi, segalanya kekayaan orang Islam duk kumpul. Orang Islam duk kumpul semua benda ni. Ketika mana duk kumpul semua benda ni, tiba-tiba ada satu orang menjerit, lekaslah kamu pulang, sesungguhnya Dajjal telah pun masuk ke dalam rumah-rumah kamu. Ni cerita nak main ke Dajjal dah ni. Habis lah, maksudnya nak habis dah lah kan. Boleh halih lipat sekali lagi alas lah ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu suara menjerit mai, kata Dajjal dah masuk dalam rumah-rumah kamu. Tuan-tuan, ketika itulah tentera-tentera Islam melepaskan ghanimah mereka. Seronok tak bila dengar Dajjal keluar dah. Bila dengar Dajjal keluar, ni nak impun ghanimah apa lagi? Dajjal keluar dah. Itu poin kepada muqaddimah hadis Abdullah bin Mas'ud, bila Abdullah bin Mas'ud, hatta la yufraha bi ghanimah. Orang tak berasa seronok dah dengan harta rampasan perang. Bila? Betul tu lah. Orang seronok dah dengan harta rampasan perang, orang dah jadi tak selesa dah. Sebab Dajjal adalah fitnah terbesar semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan kepada umat Nabi Muhammad, kepada semua umat. Sebab tu setiap Nabi dan Rasul akan mengingatkan umat dia tentang fitnah dan bahaya Dajjal. Tuan-tuan bayang tengok, bila waktu tu ada orang menjerit bahawa Dajjal telah keluar, mereka pun tinggal. Sebelum mereka tinggal barang tadi ni, mereka menghantar, hadis Nabi, yab'athuna asyrata fawaris, 10 orang fawaris ni penunggang kuda hebat. 10 orang penunggang kuda hebat, yang Nabi kata 10 orang itu adalah penunggang kuda terhebat dunia waktu tu yang ada dalam tentera Islam. Dan yang lebih dahsyat gitu tuan-tuan, hadis ni Nabi sebut, inni la a'rifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim. Waktu orang Islam menang di bawah pimpinan Imam Mahdi tak sah, dengan harta ghanimah banyak apa semua, mereka menjerit kata Dajjal keluar, mereka pun hantar 10 orang penunggang kuda terbaik dunia di kalangan umat Islam ketika tu. Nabi kata, aku
aku kenal 10 orang tu, nama mereka apa, nama ayah mereka apa, dan aku tahu warna kuda-kuda mereka. Ini mukjizat Rasulullah. Hadis ni sebut, ni saya sebut, saya baca yang saya baca tuan-tuan tak sah ni sikit ni. Nabi kata hum khairu fawarisa ala dhahril ardi yawma izin. Mereka adalah tentera-tentera ataupun penunggang-penunggang kuda terbaik di atas muka bumi pada hari itu. Lepas tu jadi apa? Kemudian lepas ni pun balik. Rupanya tadi suara tadi mengikut pendapat, saya ambil kitab ni Syekh Fahmi Zamzam, ni buku dia. Hak ni saya ambil ending hadis tak sah, ending dia tak kat tu je. Kemudian saya baca buku ni, Syekh Fahmi Zamzam dia buat ending, dia sambung sikit ending tu. Saya tak tahu dia ambil hadis mana, tapi saya tahu dia orang alim je lah jadi saya iktimat dengan dia lah. Saya iktimat dengan ilmu dia. Dia cerita lepas lepas balik, lepas tengok Dajjal tak ada. Kemudian rupanya suara itu adalah suara syaitan. Imam Mahdi siapkan kembali tentera, dia siapkan kembali, dia pun keluar balik, berlawan balik, dan kali ni mereka menawan satu bandar, nama dia Nabi sebut dalam hadis yang saya rasa hadis tu kedudukan dia dhaif. Bandar tu Nabi sebut Konstantiniyah. Konstantiniyah ini bukannya Turki, bukan Istanbul. Ada hadis lain Nabi sebut Konstantiniyah memang Istanbul. La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha, yang tu Istanbul. Satu lagi hadis akhir zaman yang Nabi sebut Konstantiniyah, dia bukan Istanbul. Kata para ulama, ada beberapa orang ulama sebut dia adalah Rom, iaitulah Itali. Itali hari ni, itu pendapat mereka, pendapat kita sebut je. Jadi Imam Mahdi dia siapkan tentera dia, kali kedua dia pergi situ. Siapkan kali kedua dia pergi situ, dia serang balik. Panjanglah pula dia serang apa semua. Pendek cerita berjaya habis. Pendek cerita berjaya. Kemudian Imam Mahdi dia pun balik, pendek cerita lagi. Nak habis dah 9.30, lagi 5 minit dah. Entah lagi 5 minit. Kemudian dia pun balik, Dajjal pun keluar. Dajjal ni dia orang manusia biasa, dia pun keluar. Imam Mahdi pun balik. Hadis yang Nabi sebut, mereka solat subuh di Allahumma salli ala Muhammad di Syria. Mereka solat subuh di Syria. Hadis sahih tuan-tuan, hadis yang sahih. Mereka solat subuh di situ. Lepas solat dalam masjid, Imam Mahdi dengan pasukan-pasukan tentera dia yang ramai, yang hebat tadi ni, mereka kunci semua pintu. Ketika itu Dajjal dah keluar. Tempoh dia wallahu alam, saya pun tak tahu berapa tempoh dia lepas menang tu, berapa tempoh dan sebagainya, wallahu alam. Jadi mereka penduduk dalam masjid tu, dikunci semua pintu. Ketika itu Dajjal telah pun bersama dengan tentera dia yang ramai. Kali ni nak dawal dengan Dajjal pula tuan-tuan. Imam Mahdi episod awal hidup dia tak sah, dia pimpin tanpa Nabi Isa. Kali ni nak lawan dengan Dajjal. Ketika mana mereka masuk di dalam sebuah masjid, kerana Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi Isa akan turun di sebuah menara putih, Syarqiyah Dimash, timur Damsyik. Tuan-tuan, Nabi sebut terang-terang, dia tak sebut dia akan turun di sebuah negara di timur, tak. Nabi sebut dalam hadis-hadis yang sahih, Isa bin Maryam akan turun daripada langit yang kedua bersama dengan para malaikat di menara putih Syarqiyah Dimash, timur Damsyik. Damsyik tu mana? Syria lah hari ni. Jadi Syria ni dia punya sejarah banyak. Nabi Isa akan turun di situ. Akan turun di situ. Campur dengan hadis Imam Mahdi duduk tengah semayang. Imam Mahdi bukan tengah semayang, baru duduk susun saf nak semayang subuh. Tiba-tiba mereka kalih ke belakang.
ketika mana Imam Mahdi sedang menyusun saf para tenteranya untuk semayang dan untuk berperang dengan Dajjal, tiba-tiba turun Isa ibn Maryam baina mahrudataini indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq. Dia turun dengan memakai dua lapis baju. Nabi Isa bila dia turun ni macam ni, baju dia pun macam jubah juga, dia panjang macam ni, kemudian dia ada satu lapis lagi macam ulama dok pakai tu. Itulah pakaian Nabi Isa, dua lapis macam tu. Nabi cerita Nabi Isa ni dia kacak, semua Nabi kacak. Dia turun, rambut dia agak di antara lurus dan rinting sikit, kemerah-merahan. Kemudian ketika mana dia turun itu, tangan kanannya diletakkan di atas sayap satu orang malaikat dan tangan kirinya letak atas sayap seorang malaikat. Macam ni entah, dia turun macam tu. Turun dalam masjid. Bila dia turun, orang pun kalih, semua orang tahu. Orang sebut Isa bin Maryam. Orang kata Isa bin Maryam. Kemudian bila semua orang tengok yang tu Nabi Isa, semua orang pi. Biasalah pi apa semua nak semayang. Bila nak semayang, Imam Mahdi ketika itu mempelawakan Nabi Isa untuk mengimamkan mereka. Imam Mahdi pun pelawak Nabi Isa. Nabi kan pelawakan Imam Mahdi untuk Nabi Isa untuk solat. Apa jadi tuan? Apabila Imam Mahdi mempelawakan Nabi Isa untuk imamkan solat, kata Rasulullah, Nabi yang cerita ni, ini semua sabit dengan hadis. Nabi cerita Nabi Isa tolak bahu Imam Mahdi, tolak, dia pegang macam tu kat belakang, dia pun tolak. Dia kata, jitu tabi'an li akhi Muhammad, ba'dukum umara'u ba'd, takrimatullahi li hadhihi al-ummah. Dia kata, aku turun sebagai seorang pengikut kepada Muhammad. Dia turun tu sebagai pengikut kepada Nabi Muhammad. Kamu adalah imam sesama kamu di kalangan umat Muhammad. Takrimatullah, kemuliaan dan penghormatan Allah kepada umat ini. Tuan-tuan tengok, Nabi Isa turun pun yang jadi imam adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis tu mempunyai sanad yang kuat. Hadis tadi ni, sanad yang kuat. Nabi Isa kata, takrimatullah li hadhil ummah, kemuliaan penghormatan daripada Allah kepada umat ini. Naiklah kamu jadi imam. Maka Imam Mahdi yang naik jadi imam, tuan-tuan, Nabi Isa di belakang. Tapi itu tidak menunjukkan bahawa Imam Mahdi lebih mulia daripada Nabi Isa. Tidak. Kerana Nabi Isa dia nabi. Jumhur ulama sebut Nabi Isa tetap lebih mulia. Tak boleh guna dalil bahawa Imam Mahdi jadi imam dia lebih mulia daripada Nabi Isa. Pasal apa tak boleh? Sebab ulama dah ijma' bahawa nabi-nabi lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi lah secara individu. Begitu juga waktu Nabi hidup, Sayyidina Abu Bakar pernah jadi imam, Nabi duduk belakang. Adakah Abu Bakar lebih mulia daripada Rasulullah? Ada, dia keadaan tu. Keadaan tu. Tapi itu ala kulli hal itu adalah kemuliaan. Habis semayang, Nabi Isa pun keluar. Dia suruh buka satu pintu. Apabila buka satu pintu, Dajjal ada di situ. Di belakang Dajjal ada puluhan ribu, bahkan kata para ulama ratusan ribu tentera dia. Tentera-tentera terpilih, yang kebanyakannya terdiri daripada orang-orang munafik dan juga orang Yahudi. Duduk di belakang dia. Lari. Dajjal bukannya terus dia pulang pedang, dia tak nak lawan apa, dia lari terus. Rasulullah cerita Dajjal terus lari, dikejar. Tentera Nabi Isa, kali ni Nabi Isa dengan Imam Mahdi, kuatlah. Lari Dajjal dan juga tentera dia, lari sampai ke Palestin. Tuan-tuan, Syria tepi Palestin. Saya pernah pergi sampai ke dia punya border dia, kan, Syria tepi Palestin. Nabi kata Dajjal akan lari sampailah ke Palestin dan sampai ke satu masjid, sampai di satu tempat namanya Babul Lud. Babul Lud itu zaman Nabi tak ada. Hari ni ada tak Babul Lud? Ada. Di Palestin hari ni di Palestin ada satu tempat
Satu kawasan tu nama dia Babul Lud. Mukjizat Nabi SAW. Nabi kata di situlah Dajjal akan dibunuh oleh Isa. Habis Dajjal pun dibunuh. Waktu tu Nabi Isa pun dia akan hidup, berkahwin, beranak pinak. Waktu tu Imam Mahdi pun akan hidup zaman tu. Kata para ulama, mereka akan berkongsi zaman itu, berkongsi zaman selama lebih kurang 7 atau 5 atau 9 tahun. Sebab ada hadis yang menceritakan tentang berapa tahun Imam Mahdi akan duduk. Ada lebih kurang 11 pendapat kot. Berapa tahun Imam Mahdi akan duduk? Ada yang kata 5, 7, 8, 9, 11, 15, 20, 30. Ulama kata pendapat tu tak ada masalah, semua betul. Cuma zaman keemasan, tuan-tuan, zaman keemasan, iaitu ketika mana Allah SWT tidak menghalang setitis air pun daripada langit, Allah tidak menghalang satu pun pokok-pokok daripada bumi. Ketika itu yang mengembala kambing-kambing kita adalah serigala-serigala. Ketika itu anak-anak akan bermain dengan ular-ular yang berbisa. Ketika itu tidak ada lagi kezaliman. Ni zaman ni, zaman mereka berkongsi ni, selama lebih kurang 10 tahun lah. Waktu tu Nabi Isa pun hidup, Imam Mahdi pun hidup. Zaman itulah zaman dunia yang paling makmur. Allah mengembalikan keberkatan kepada bumi ini. Kemudian Imam Mahdi wafat. Imam Mahdi dulu, Imam Mahdi yang dulu akan wafat, dan Nabi Isa, kemudian Nabi Isa akan wafat. Bila wafat Nabi Isa, habislah cerita berkenaan dengan kiamat, habis. Jadi takat itulah cerita Imam Mahdi. Dan saya sebenarnya tak baca pun ni semua ni. Saya tak sentuh pun ni kan. Hak tu yang saya cerita kat tuan-tuan tu, hak mana saya ingat macam tu je. Saya rasa banyak lagi yang tertinggal, tapi kita pun dah sejam setengah. Jadilah takat tu dulu. InsyaAllah di lain-lain tempat mungkin saya boleh susun balik dengan lebih padat ke macam mana ke kan. Banyak tak baca. Moga-moga kita mendapat iktibar daripada apa yang disampaikan pada malam ni, dan dapat kita jadikan panduan dalam hidup kita untuk menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, kurang, salah, silap daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali pada Malan Pengurusi. Seterusnya pada malam besok, insya-Allah Ustaz Nasrul